Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi tasliman kathira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama kita membaca doa tilawah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. رب تمم بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, pada sahabat semua yang baru masuk diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya doakan agar semua berada dalam kelas pengajian pada pagi ini supaya sentiasa dalam peliharaan Allah, perlindungan Allah SWT, terpelihara dari segala musibah, bala bencana, malapetaka dan juga penyakit yang berbahaya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang sentiasa dekat dengan Allah, sentiasa bertaubat, sentiasa mengamalkan amalan-amalan yang salih dan menjauhi amalan-amalan yang mungkar atau keji. Okey. Jadi kepada yang beri salam dijawab waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang belum lagi memberi salam, sila beri salam supaya kita boleh sama-sama saling doa mendoakan. Baiklah, kita baca istighfar 3 kali kemudian al-Fatihah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, sama-sama kita niatkan dalam hati kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat semua, bila kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran milik Allah ini dengan niat, pertama sekali niat kita ialah supaya kita dapat mentaqarrubkan atau menghampirkan diri kita kepada Allah SWT kerana berkata-kata atau membaca ayat-ayat sucinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita niatkan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima bacaan kita ni sebagai satu pahala ibadah dan kita mendapat rahmat daripadanya.
dan juga keampunan daripada Allah SWT. Okay. Kemudian yang ketiga, sama-samalah kita niatkan juga dalam hati kita untuk kita menghadiahkan pahala seluruh bacaan kita ini jika ada kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada, juga kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, istimewanya kepada orang-orang yang telah pergi meninggalkan dunia ini, terutamanya kepada seluruh ahli keluarga kita, ya, dan juga khusus kepada kedua-dua ibu bapa kita, sama ada bapa ataupun ibu kita itu masih hidup ataupun telah pergi meninggalkan dunia ini, ya. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka, ya, mengampunkan dosa-dosa kita, dan Allah golongkan mereka yang telah pergi meninggalkan kita ini, ya, roh mereka itu ditempatkan bersama para salihin, para siddiqin, insya-Allah, ya. Jadi sama-sama kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, yang beri salam, ya, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, ya. Mudah-mudahan dengan doa yang berkenaan, tuan-tuan dan puan-puan sahabat semua berada dalam peliharaan Allah SWT, ya. Baiklah, kita mohon, ya, sahabat-sahabat semua kongsikan ataupun share link kita ini kepada seramai mungkin sahabat-sahabat kita di luar sana. Mudah-mudahan dengan usaha yang sedikit daripada tangan, ya, jari-jari tuan-tuan dan puan-puan, dapat menyebabkan ayat-ayat suci Al-Quran ini bertebaran di ceruk rantau dunia, ya. Jadi usaha sikit saja, ya, share, kongsi, ya, supaya mereka follow kita, ya, mereka ikut kita, ya. Jadi follower pun dah sangat bagus, ya. Okay. Dan saya ingatkan lagi sekali, pengajian kita ialah pada pukul 10.30 pagi, ya. Mula 10.30 pagi. Baiklah, kalau sudah bersedia berkongsi, kita beralih kepada muka surat 294, ya. Buat pengetahuan sahabat semua, saya berada di luar kawasan, ya. Jauh ni, saya berada di negeri Terengganu hari ni, ya. Rumah anak saya. Ini live dari Terengganu ni, ya. Bersedia semua, muka surat 294, kita mula dengan ayat 5, ya. Ayat 5 surah Al-Kahfi juzuk yang ke-15. Sebelum tu saya nak tanya, suara saya jelas atau jelas? Suara saya bagaimana? Tolong beri respon. Okey tak suara saya? Baik, yang memberikan ucapan Ramadan Karim, jawapannya ialah Allahu Akram, ya. Kalau kita tekan Ramadan Karim, itu bulan Ramadan ni bulan yang mulia, ya. Kita kata Ramadan Karim, maknanya Ramadan adalah bulan mulia. Kita jawab, ya, Allahu Akram, maknanya Allah itu lebih mulia lagi, ya. Lebih mulia daripada bulan Ramadan. Itu maksud dia, ya. Baiklah, saya berada di, ya, memang jauh dari di Terengganu, di kawasan mana? Di Kemaman, ya. Kemaman, dekat je lah. Okey. Alhamdulillah, dah boleh mula sekarang. Suara jelas, ya.
Okay, terima kasih saudari Ena Aziz, Siti Fatimah dan lain-lain yang memberi respon ya. Okay. Alhamdulillah. Okay, kita mula sekarang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Baik, tengok segi makhraj, sifat huruf dan hukum yang terkandung ya. Ma lahum, ma sini ma asli dua harakat saja, jangan panjang. Lahum mim mati bertemu ba, nampak ni tak ada tanda mati, maknanya dia bertemu dengan huruf yang kita kena dengung, iaitu ikhfa syafawi. Hukumnya di sini mim bertemu dengan ba, mim mati bertemu ba, ataupun mim sakinah bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi ya, kena dengung tutup mulut ya. Okay. Ma lahum bihi, bihi di sini maksilah qasirah, nampak ekoyan ya. Min ilmin, nun mati, nampak ni ada tanda mati. Bila ada tanda mati menunjukkan bahawa dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung, itulah izhar halqi ya. Jadi bacaannya terang tanpa dengung. Min ilmin, jangan baca min, tak mau baca macam tu ya. Bacaannya terang tanpa dengung. Min ilmin. Okay. Tanwin baris 2 di bawah bertemu dengan ya, waw. Jadi kita kena masukkan bunyi tanwin ini ke dalam waw sepenuhnya, 100%, 100% ya. Dengan dengung 2 harakat, idgham ma'al gunah ya. Betul apa yang ditulis oleh Puan Mazdiah Mas ya. Idgham ma'al gunah ya. Wala la sini 2 harakat saja, li abaihim. Okay. A di sini mak badal 2 harakat ya. Nampak hamzah berada di hadapan alif. Ini alif, ini hamzah. Sebab itu dinamakan mak badal. Tapi kalau hamzah ni berada di atas alif ni, ni tak boleh panjang ya. Ini kena panjang kerana alif ni di belakang hamzah. Namanya mat badal ya. Wala li abaihim. Okay. Li abaihim, baihim di sini mat wajib muttasil, 4 hingga 5 harakat. Okay. Bacaannya panjang, nampak ni tanda melentang yang biru ni. Okay. Jangan langgar, jangan baca wala li abaihim, tak betul ya. Wala li abaihim, gitu ya. Dan ha di sini tuan-tuan puan, him di sini jangan baca hem. Kalau baca hem dah jadi keluar ha pedas. Ini adalah ha simpul. Maksudnya dia punya bacaannya ke dalam ya, maksudnya dalam. Wala li abaihim, ihim. Okay. Kaburat, ka, burat, ra ni bila dia baris atas kena baca tebal, kaburat. Dan bila ta ini, huruf ta ini mati tuan-tuan, kita kena bunyikan hamas dia, iaitu angin yang keluar sedikit ya. Kaburat, bukan kaburata, bukan kaburata, kaburat kalimatan. Okay. Kalimatan, tanwin bertemu dengan ta. Jadi kita kena masukkan bunyi tanwin ini, sorokkan bunyi tanwin ini ke dalam huruf ta disertai dengung 2 harakat ya. Ikhfa hakiki nama hukumnya. Kalimatan takhruju, huruf kha sini bunyikan betul-betul takh ya, bukan tah tapi takh ya, bunyi macam kita nak ya, nak keluarkan kekotoran daripada mulut kita. Takh ya. Takhruju min, ra ni apabila dia baris depan kena baca tebal. Takhruju min. Okay, nun mati bertemu dengan
alif, tak boleh dengung, izhar syafawi. Takhruju min afwahihim. Okey, huruf fa ni apabila dia mati tuan-tuan, kita kena bunyikan hamas dia. Macam mana nak bunyi? Bagaimana nak bunyikan? Okey. Nak bunyikan ialah kita ketap gigi atas kita ke bibir bawah. Af. Keluar angin ya. Tu hamas. Afwahihim. Wa di sini mat asli, nampak waw, alif kecil ni ya. Hihim. Nampak ni, ini ha simpul, ini pun ha simpul. Jangan baca afwahihim, bukan hihim nama dia, bunyi dia, tapi bunyi dia afwahihim. Dalam dekat pangkal tekak perempuan ya. Iyaqulu, nun mati bertemu ya, masuk dan dengung. Masukkan terus alif ini ke dalam ya tanpa bunyikan nun. Tak berbunyi pun nun, terus masuk saja. Iyaqulu, qulu harakat ma'asli, lu juga ma'asli du harakat. Na illa ada tasydid di atas lam, maka kita baca jud. Illa, la di sini dua harakat. Kadhiba, huruf zal tuan-puan, makhrajnya di hujung lidah, jadi jangan tebal. Illa kadhiba, kadhiba, sentilkan lidah, keluarkan hujung lidah sikit ya. Illa kadhiba. Bar situ kita berhenti dengan mat iwad ya, dua harakat. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Fala'allaka. Okey, huruf ain jaga makhraj. Fala'allaka. Ya. Fala'allaka. Lam di sini ada tasydid. Okey. Jadi kita kena baca jud dekat sini. Fala'allaka ba. Okey. Ba di sini dua harakat ma asli khi'un khi. Jangan baca hi, baca khi. Khi'un, dengung tanwin bertemu dengan nun, idgham ma'al gunah, dengung dua harakat ya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Fa di sini mati perempuan, jadi bunyikan hamasnya. Nafsaka ala. Ala di sini dua, bukan dua harakat, empat harakat atau 4 hingga 5 harakat kena bertemu dengan hamzah. Mad jaiz munfasil. Ala atharihim. Di sini mad badal dua harakat. Nampak ni hamzah di depan, alif di belakang. Mad badal ya. Athar di sini sentil lidah perempuan ya. Jangan baca asarihim. Kalau kita baca asarihim, yang keluar ialah huruf sin, ini huruf tha. Atharihim. Ra ini jangan baca tebal, apabila dia baris bawah kita kena baca tarki tipis. Ala atharihim. Mim mati bertemu hamzah, tak boleh dengung, izhar syafawi. Illam yu'minu. Ni nun mati bertemu dengan lam ya, kita masuk tanpa dengung ya, idgham bila gunah. Kita baca bukan in lam, tapi kita baca illam ya. Illam. Okey, idgham bila gunah. Dan mim mati bertemu dengan ya. Okey, izhar syafawi lagi, tak boleh dengung. Illam yu'minu. Ni sini hamzah yang mati perempuan ya. Bukan yu'minu. Nu ma'asli. Bihadzal. Ha sini ha simpul. Jadi jangan baca biha, tapi baca biha. Dalam ya. Bihadzal hadi. Zal sini alif lam qamariyah ya. Bunyikan lam yang mati ini dengan jelas. Bihadzal, zal huruf zal sini sentil lidah ya. Bihadzal hadisi asafa
Ya, hadi di situ mak asli 2 harakat thi. Kemudian huruf tha. Fi asafa. Hadi fi asafa. Okey. Asafa tu ialah itu kita berhenti dengan mat iwad 2 harakat ya. Ni. Setiap baris 2 di atas ya dan belakangnya ada alif, kita berhenti, namanya mat iwad. Ya, itu bacaannya sama seperti mat tabi'i ataupun mat asli 2 harakat ya, tapi nama hukumnya mat iwad ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalan. Inna, nun bertasydid, wajib dengung, wajib al-gunah. Inna, okay, dengung, na di situ mak asli. Ja'alna, ja'alna, ya, huruf ain jaga makhraj, bukan ja'alna tapi ja'alna, ja'al ya. Ja'alna ma, sama hukumnya mak asli belaka, ini 2 harakat, ini pun 2 harakat. Alal alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati dengan jelas tanpa lantunan. Ma'alal, ya, apa maksud tanpa lantunan? Ada yang baca ma'alal, itu yang lantun, tak boleh ya. Ma'alal alal au, okay, ra ini bila dia mati tuan-puan, ini tanda mati, huruf sebelumnya baris atas kita kena baca tebal. Ma'alal au, bukan ar tapi au ya. Bizinatallaha, zi di sini mat asli 2 harakat. Natallaha, okey, tanwin bertemu dengan lam, masuk tanpa dengung, idgham bila gunah ya. Zinatallaha, ha sini ha simpul, jangan baca laha, bukan laha tapi laha. Okey, dalam bunyi dia. Linabluwahum, bar sini bila dia mati perempuan, di tanda mati ni, maka kita kena lantunkan dia bacaannya qalqalah sughra. Linabluwahum, mim mati bertemu dengan hamzah, tak boleh dengung, izhar syafawi, bacaannya terang tanpa dengung. Linabluwahum ayyuhum, ya di sini ada tasydid. Bila ada tasydid kita kena baca njud. Jangan baca ayyuhum, kena baca ayyuhum, ayyuhum. Ha di sini ha simpul bunyi dia, ayyuhum, bukan ayyuhum ya. Jaga-jaga makhraj ha itu tuan-puan ya. Nanti makna ayat ni dah jadi lain kalau kita baca salah ya. Ayyuhum ini ha pedas. Bunyi dia tak sama. Ini bunyi dia ha. Yang ini bunyinya ha. Ya. Ayyuhum ahsanu amala. Ya. Ahsanu amala. Ya, huruf ain jaga makhraj, bukan amala tapi amala. Ya, kita berhenti dengan mat iwad 2 harakat. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruzan. Wa inna, okay, nun bertasydid ya, wajib dengung 2 harakat, wajib al-gunah nama hukum dia. Wa inna, jangan baca wa inna laja'ilu, laju je tapi salah ya, sebab ramai yang baca surah Al-Kahfi Jumaat kan, tapi bacaannya tak betul sebab tak menjaga hukum tajwid ya. Baca betul-betul, bila kita nak buat semak kan ni lagi bagus, buat catatan ya. Wa inna, dengung, kemudian na 2 harakat, la ja juga 2 harakat asli.
fa'ilu, lu mat asli du harakat, nama ma juga mat asli du harakat, alaiha, ya di sini sifatnya lin lembut, jadi kita baca ma alaiha. Ha di sini ha simpul, bunyikan daripada makhrajnya ialah di pangkal tekak ya, alaiha. Okey, ha di sini dua harakat asli. Sa'idan juruza. Huruf sad tebal, jangan baca sa'i, bukan sa'i bunyi dia. Ya, kalau bunyi dia sa'i jadi huruf sin, ini huruf sad. Ma 'alaiha sa'idan juruza. Okey, di sini mat asli du harakat dan dengung tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki ya. Ada berapa huruf ikhfa hakiki? Sila tulis. Sa'idan juruza. Okey. Sa'idan juruza. Okey. Za di sini mat iwad ya. Berhenti dengan dua harakat. Okey, di sini dengung, di sini dua harakat ya. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Mim mati bertemu ha, tak boleh dengung ya. Okey, tak boleh dengung, izhar syafawi. Saya dah beritahu hari itu bahawa mim mati membawa 3 hukum. Okey, kalau mim mati bertemu mim, dengung, idgham mislain. Kalau mim mati bertemu ba, dengung ya, ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan selain daripada huruf mim dan ba, tak boleh dengung, namanya izhar syafawi ya. Okay. Am hasibta an. Okay, nun bersabdu di sini. Di sini tadi belum habis lagi. Ba di sini qalqalah sughra ya. Qalqalah sughra. Okay, jadi kita kena lantunkan dia, bacaan dia. Jangan takut nak lantun tuan-tuan, bukan lantun kuat, lantunan lunak, lembut ya. Am hasib. Am hasibta an. Okey, nun bertasydid wajib dengung. Ingat ya, setiap mim bersabdu ataupun bertasydid dan nun yang bertasydid, nama hukumnya ialah wajibal gunnah, wajib dengung. Gunnah tu dalam bahasa Melayu maknanya gunnah tu maknanya dengung. Wajib tu wajib lah, mesti ya. Anna asha. Okey, huruf sad ni tebal, jangan baca as. Kalau kita baca as jadi sin, ini huruf sad. Jadi kita kena naikkan lidah kita ni ke langit atas ya. Anna as. Macam tu bunyi ya. Bukan as tapi as. Ha di sini ha pedas, dua harakat. Anna ashabal bal alif lam qamariyah ya. Okey, alif lam qamariyah, jadi bunyikan lam yang mati ni tanpa lantunan. Ashabal. Okey, kahfi. Ni ha simpul, jadi bunyinya dalam kah. Bukan kah tapi kah ya, kah. Okey. Fi warraqi. War di sini alif lam syamsiah, masukkan bunyi waw terus ke dalam ra ya, tanpa membunyikan alif lam ni. Alif lam ni tak berbunyi. Dalam tulisan dia ada, tapi dalam bacaan dia tidak wujud. Ini namanya idgham syamsi, atau nama lain bagi idgham syamsi ialah alif lam syamsiah ya. Okey, mana kita nak kenal alif lam syamsiah ni? Mudah saja, iaitu pertemuan huruf yang pertama ini dengan 3 huruf ini, alif lam ni ya, dan huruf yang ketiga tu mesti ada tasydid di atas dia. Ni tasydid. Maka itulah dinamakan alif lam syamsiah ya. Kalau tak ada tasydid, nama hukumnya alif lam qamariyah. Macam ni contoh. Ya. Nampak ni, ada tanda mati. Ini tanda sabdu. Ini namanya alif lam qamariyah. Nampak dekat atas lam tu ada tanda mati. Di sini atas lam tak ada tanda, tapi dekat ra ni ada tasydid. Ya, itulah yang membezakan ya. Dia sama banyak huruf dia.
14. Okey. Waraqimi kanu. Ra tu tebal tuan-puan ya. Jangan baca raqi ya. Ra pula ya. Jadi baca ra. Raqi. Qi di sini tebal. Kerana huruf qaf walaupun baris bawah kena baca tebal. Kerana huruf qaf ini dia punya sifat isti'la. Tebal ya. Waraqimi kanu. Ka mat asli 2 harakat. Nu juga mat asli 2 harakat. Min, nun mati, nampak ni, bila ada tanda mati dekat nun menunjukkan dia bertemu dengan huruf yang tidak boleh dengung. Itulah dia izhar halqi. Min ayatina ajaba. Ya, satu perkara yang saya suka ingatkan sini, walaupun dia tak boleh dengung tapi tak boleh putus ya tuan-tuan. Jangan baca ya, waraqimikanu min ayatina. Tak boleh baca min sebab tak mau dengung ni pasal kan. Itu tak boleh. Walaupun tak boleh dengung tapi tak boleh putus. Ya. Tetap bunyi nun tu ada. Tetapi dia kena sambung terus dengan ayatina ya. Okey, lagi sekali. Waraqimikanu min ayatina ajaba. Okey, A di sini mak badal. Nampak ni hamzah berada di depan, alif belakang. Ya mak asli 2 harakat, ada alif kecil. Tina, na mak asli. Ajaba, huruf ain jaga makhraj. A bukan a. Ajaba. Okey, kita berhenti dengan mat iwad lagi sekali ya. Baik, tadi ada yang bertanya. Siapa tadi saya terbaca sepintas lalu. Tanya kelas ni ada ulangan di mana-mana. Buat pengetahuan yang bertanya, siapa tadi ya? Tak perasan saya namanya. Kelas ini sebenarnya dirakam setiap kali habis sahaja mengaji, memang ada rakamannya. Okay, jadi pada sahabat pertama bertanya tu tadi, bolehlah jadi friend saya. Kalau setakat follower mungkin payah sikit nak tengok. Tapi kalau jadi friend, request untuk jadi kawan, memang dapat tengok semua sekali. Kerana kelas ini sudah setahun lamanya ya, daripada awal bulan 4 tahun lepas 2021 ya. Sekarang ni dah 2022 bulan 4 hujung ya. Setahun lebih dah. Jadi semua rakamannya sebanyak rasa saya 200 klip video ada di dalam ya, dalam Facebook saya ya. Okay, jadi boleh tengok di sana. Semua rakaman daripada mula sampai sekarang ada ya. Okay. Teruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okay, terima kasih Puan Hajah Raziah ya, hitam karit. Dia telah menuliskan ya, buat tuan-tuan puan 15 huruf ikhfa. 15 huruf ikhfa tu ya, ta sa jim dal zal ya. Oh, za pula dulu ya, ta dulu patutnya zai ya, zai sin shim sad dad ta za fa qaf ka ya. Okey. Samalah juga ya, janji 15 huruf. Ya, betul. Apa yang dikatakan oleh Puan Siti ya, si Puan Siti Baizura yang menggunakan nama ID-nya Muhammad Harith Akmal. Kalau nak tengok, tekan link, dapat ulang semak lagi. Ya, boleh ulang banyak kali, nak ulang pun boleh ya. Sebab saya terus save ya, saya tak buang ya. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Okay, kepada yang beri salam dijawab waalaikumsalam warahmatullahi ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya. Okey, tengok hukum il. Huruf zal ni tuan-tuan lembut ya, dia tak tebal, dia lemah, huruf yang lemah. Jadi kita kena baca tu sentilkan hujung lidah kita. Il. Kalau tuan-tuan tak keluarkan hujung lidah, maknanya itu menunjukkan ya, itu menunjukkan bahawa sebutan tu salah. Kalau kita baca is, maknanya huruf zai yang keluar. Tapi kalau kita keluarkan hujung lidah, dia akan jadi iz. Itu huruf zal.
Baik, saya nak nama FB Ustazah. Nama FB saya Sayyidah Ummi Jamilah. Sayyidah. Cari Sayyidah Ummi Jamilah, dapatlah. Request nanti saya add, insyaAllah. Okay, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Awal di sini alif lam qamariyah. Okay. Wal di sini alif lam qamariyah, ya. Jadi bunyikan lam yang mati ni dengan jelas, ya. Yang bertanya bagaimana nak jadi kawan, request. Pergi pada Facebook Sayyidah Ummi Jamilah, kemudian request. Ya, request untuk saya add sebagai friend. Okey. Sekali lagi, is awal, wal di sini alif lam qamariyah, fit. Okey, huruf ta ni bila dia mati tuan-puan, kita kena bunyikan hamasnya, fit. Jangan bunyi fitter pula, itu dah jadi qalqalah. Ini adalah hamas, fit. Sikit saja bunyi angin dia, fit. Ya tu ilal, ya, ilal alif lam qamariyah lagi, nampak ni ada tanda mati pada lam. Jadi bacaannya terang, lam itu berbunyi. Ilal, bukan illa, tapi ilal kahfi. Okey, huruf ha di sini ha simpul, kah. Bukan kah, tapi kah. Dalam, tapi kaf ini tak tebal, jangan tebalkan kaf. Ha saja berbunyi agak dalam. Ilal kahfi faqalu. Qa sini, ya. Faqalu. Qa sini tebal. Faqalu. Lu di sini mad asli du harakat. Rabbana. Okey. Tu saudara Bahari telah menuliskan nama Facebook saya. Tu Sayyidah Ummi Jamilah. Jadi puan-puan boleh request nanti saya add, insyaAllah boleh jadi kawan, ya. Okey. Faqalu rabbana, lu di sini asli du harakat. Rabbana, ra tebal, ya, jangan baca rabbana tapi baca ra tebal, ya. Kena ra apabila dari atas kena baca tebal, ya. Rabbana, ya. Na di sini panjang, ya, nampak ni asalnya, ya, alif mad sahaja, mad asli, tapi apabila dia bertemu dengan hamzah maka dia jadi panjang, mad jaiz munfasil, ya. Faqalu rabbana atina, di sini mak badal du harakat, tina, na di sini mak asli du harakat, min ladunka rahmah. Nun mati bertemu lam, kena masukkan bunyi nun ini terus ke dalam lam, ya. Tanpa, ya, dengung. Ini nama hukumnya idgham bila gunnah. Mil, bukan min, ya. Bukan baca min tapi baca mil. Miladung. Kenapa bunyi dung? Kerana nun mati bertemu kaf. Kita kena sorokkan bunyi nun ini ke dalam kaf, ya, disertai dengan dengung. Sebab itu bunyinya dung, ya. Dia tak bunyi dun kalau ikut eja dun, kan. Dal nun mati di depan dun. Tapi bila masuk saja hukum tajwid, dia menjadi dung. D-U-N-G, dung. Macam tu. Ya. Miladung. Tapi lembut, nampak kena huruf dal tu sentil lidah. Miladung karahmah. Ra tu tebal, ya. Roh. Jangan baca rah, tapi baca roh, tebal, ya. Dan ha sini ha pedas. Rahmatan. Tanwin bertemu dengan waw, kita kena masukkan sepenuhnya 100% tanwin itu ke dalam waw dengan dengung. Ini idgham ma'al guna, ya. Rahmatan, dengung, tuan-puan. Ramai yang masuk tanpa dengung. Itulah kesilapan besar yang berlaku, ya. Bukan masuk saja tapi kena dengung, ya. Dia nampak saja tanwin macam ini, bertemu dengan waw, memang dia masuk betul, dia baca rahmatau, tapi dia terlupa nak dengung. Itulah dia kesilapan, ya. Sedangkan itu hukumnya idgham, memasukkan ma'al gunnah. Ma'a tu dalam bahasa Melayu maknanya dengan, gunnah tu dengung, memasukkan dengan dengung, ya. Okey. Min ladunka rahmatan wahai. Ha di sini ha simpul dan dekat ya ada tasydid. Jadi kita kena baca njut. Wahai lana yi, ya.
Tuan-tuan lembut saja kerana yang mati itu hamzah ya. Lana nama asli min amrina, nun mati, nampak? Bila nun itu ada tanda mati, berarti dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung. Min amrina. Ya, ini pun sama, bila ada tanda mati dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung. Yang ini namanya nun mati bertemu hamzah, ya, nama hukumnya izhar halqi. Yang ini mim mati bertemu ra, namanya izhar syafawi. Izhar tu makna izhar dalam bahasa Melayu. Izhar tu maknanya terang, jelas, nyata. Itu maksud izhar. Jadi bila sebut izhar tu, ya, kenapa izhar syafawi? Kerana huruf mim adalah huruf syafawi. Syafawi tu apa dalam bahasa Melayu? Bibir. Sebab itu dinamakan huruf kebibiran. Ya. Sebab huruf mim ni memang dia berbunyi di bibir. Tak percaya sebut mim. Mim dekat mana bunyi dia? Keluar dari bibir kan? Sebab itu disebut amrina, izhar syafawi ya. Nar sini ma'asli rasyada. Ra sini kena baca tebal. Rasyada. Da di sini mat iwad. Jadi kita kena baca sini da ni semuanya lembut tuan-tuan ya. Jangan baca amrina rasyada. Bukan da bunyi dia tapi da lembut ya. Amrina rasyada. Okey, da. Okey. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Fadha. Fadha sini jangan baca fada, ini huruf dad tebal. Fadha rabbana, ra pun tebal, jangan baca fada rabbana, bukan darab tapi fadha rabbana. Dan dekat ba ni ada mati, maka kita kena lantunkan bacaannya, qalqalah surah ya. Fadha rabbana, nama asli ala. Okay, la ni panjang asalnya ya, mat, alif mat saja tapi bertemu dengan hamzah jadi mat jaiz ya. Adhanihim, di sini mat badal dua harakat, depan ada hamzah, belakang ada alif, namanya mat badal ya. Dhanihim, dha di sini mat asli, nihim, ha di sini ha simpul. Mim mati bertemu dengan fa, apa nama hukumnya? Izhar syafawi, tak boleh dengung ya. Fil kahfi, fil alif lam qamariyah, kah ya, di sini huruf ha tuan-tuan ya. Jangan sebut fil kahfi, bukan kah tapi kah dalam ya. Fil kahfi sini ya, fi sini na'adada. Sini ni di sini ma asli, na'adada. Okay, huruf dal di sini jangan tebal ya. Adada, lembut saja tuan-tuan dan puan ya. Kalau tuan-tuan baca adada, dah tebal ya, dah tak betul sebutan dal ya. Adada. Okey, mat iwad ya dekat sini. Thumma ba'athnahum lama ayyul hizbaini lima labithu amadan. Okay. Dengung di atas mim ada tasdid, jadi kita kena dengung dua harakat ya. Okay, dengung dua harakat, maknanya di sini idgham pula wajibal guna, wajib dengung ya. Huruf tha kena sebut betul-betul, bukan bacaan dia summa tapi baca dengan sentil lidah. Summa ba'ath. Ini pun sama huruf tha, nampak? Ini tha, ini tha. Summa ba'ath, sentil lidah, keluarkan lidah. Ba'athnahum, nama aslihum, mim mati bertemu dengan lam, tak boleh dengung, izhar syafawi lagi. Lina'lama, huruf ain jaga makhraj, lina, bukan linak ya, bukan lina tapi lina, nak bunyikan betul-betul ain ya. Lama ayul,
Ayyul dekat ya ada tasydid, jadi ada dua ya dekat sini ya. Berarti ada dua. Bila ada tasydid maknanya ada dua huruf yang sama. Itu ya ni ada dua. Satu ya yang mati yang pertama, yang kedua ya berbaris hadapan. Sebab itu kita baca kita kena tekan ataupun jud. Ayyul hizbain. Okay, yul di sini alif lam qamariyah, bunyikan alif lam ini dengan jelas tanpa lantunan ya. Ramai yang silap baca, dia baca ayyul hizbain, tak betul ya. Ayyul hizbain. Okay, ini ha pedas, ini huruf zai. Ini kena bacaannya tak boleh leweh ya yang ni. Ini adalah huruf zai. His bukan bukan sentuh lidah, tak ya. Baca macam biasa. His by ya sifat lain lembut. Bayini ahsa. Bayini ahsa. Ni ha pedas. So ni kena tebal, nampak ya kan, huruf huruf sad ini adalah huruf isti'la, tebal ya. Dan so ini dua harakat, nampak ni ada alif kecil mad asli. Lima labithu. Ma asli labithu. Thu di sini tuan-puan sebut betul-betul labithu, thu ya. Bukan labisu ya, bukan bisu ya, tapi bithu, thu. Okey. Nampak tak tanda panjang ni? Tanda panjang ni menunjukkan bahawa asalnya waw mad asli ya. Labithu sawa mati depan thu. Tapi oleh kerana dia bertemu dengan hamzah, maka dia menjadi panjang, menjadi mad jaiz munfasil. Bacanya tak boleh kurang berempat hingga 5 harakat ya. 5 labithu amada ya, amada. Okey, kita berhenti dengan mak iwat lagi ya, 2 harakat. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah, ha sini ha pedas. Nah, bukan noh, tapi nah ya. Bunyikan pedas tu. Nah, nuna qusu. Huruf qaf tebal, sad pun tebal. Di atas sad ada tasydid, jadi kita kena baca tekan ataupun jud. Naqusu. Nah, nuna qusu alai. Ya sifatnya lembut. Alai kana ba'ahum. Ya, ka ni tak boleh panjang nampak ya, kerana dia tak ada alif pun sebelah dia. Ya. Ini bukan mak asli ya. Alaika naba'ahum. Okey, ha di sini ha simpul, jaga bunyi dia. Mim mati nampak ni. Tapi tak ada tanda mati, tapi kita tahu dia mim mati bertemu dengan ba. Warnanya pun bukan warna hitam tapi warna hijau dan tak ada tanda mati, menunjukkan dia bertemu dengan huruf yang kita kena dengung. Naba'ahum bil haqq. Dengung sini ya, dekat sini. Ikhfa syafawi nama dia. Dan kita bunyikan bil di sini alif lam qamariyah. Jangan baca bila. Ramai yang salah baca. Naba'ahum bila haq. Bukan bila tapi bil. Bil haq. Okey. Ya, tepat sekali Puan Mazdiah telah menulis hukum dekat hujung ni, qalqalah akbar ya. Betul, qalqalah akbar. Apa bezanya qalqalah akbar dengan qalqalah kubra? Beza dia ialah satu saja beza dia ya. Kalau qalqalah kubra itu dia tak ada tasydid di atas dia. Maknanya ha dengan qaf saja. Contoh ini saya buang tasydid ni kan. Kita baca, kita berhenti. Bil haqq. Bil haqq. Itu qalqalah kubra. Okey? Bunyi dia terus. Bil haqq. Bunyilah tercekik di ujung tu. Sebab kita matikan huruf qaf ni kan. Huruf qaf ni tak ada baris. Ni saya buang dia punya tasydid ni. Jadi bil haqq. Bil haqq. Macam min syarri ma khalaq. Macam tu samalah tu, qalqalah kubra, qalqalah kubra. Yang ini namanya qalqalah akbar, lebih besar lagi daripada qalqalah kubra. Kenapa? Kerana ada tasydid. Maknanya sini ada 2 huruf qaf.
ya, bukan satu. Sebab itu bunyinya sebelum kita berhenti, kita kena berhenti dalam 2 saat, 2 hingga 3 saat baru bunyi qa. Sebab itu saya baca tadi, dengar kan? Naba'ahum bil haqq, bil haqq. Kita tak baca bil haqq, bukan macam itu, ya. Boleh faham tak bagi orang baru? Ni namanya qalqalah akbar, ya. Dia bunyi macam tercekik sikit sini, bil haqq, gitu. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Innahum, nun bertasydid, wajib dengung, wajib al-gunah, ya. Hum, har sini har simpul, mim mati bertemu fa, tak boleh dengung, ya. Fit, huruf ta di sini bila dia mati tuan puan, kita kena bunyikan hammahnya fit. Fityatun. Nampak ni tanwin bertemu dengan hamzah. Tanwin kalau macam ini tuan-tuan dan puan, ya, menunjukkan dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung. Itulah namanya izhar halqi, ya. Izhar halqi. Fityatun amanu. Di sini mak badal, nampak hamzah di depan, alif di belakang. Manu, nu mak asli duharakat. Bi rabbihim, ra sini kena baca tebal, jangan baca birab, baca bi ra, ya. Di atas ba ada tasydid, jadi kita kena baca njut. Bi rabbihim. Mim mati bertemu waw, tak boleh dengung, izhar syafawi. Wazid, okay, huruf dal ini mati di tengah-tengah kalimah, kita kena lantunkan dia qalqalah surah, ya. Lantunkan dia dengan lantunan kecil, ya. Wazidnahum, ya. Wazidnahum huda. Okey. Okey. Nah, di sini mat asli, hum di sini ha simpul, jaga bunyi dia, mim mati bertemu ha, nampaknya ada tanda mati menunjukkan dia berjumpa dengan huruf yang tak boleh dengung, ya. Huda, huda, da sini mat asli. Jangan pula bunyi huda ya, ini bukan huruf ya, tuan-tuan, ini adalah huruf alif. Ya, memang ejaan kalau huda dia tak boleh ha dal alif, tapi mesti ada alif yang macam ni. Nama alif ini ialah alif maqsurah, ya. Wazidnahum huda, ya, ini juga mat iwad, ya. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna izan syatata. Warabatna, ra tebal, dan ta ini kita kena lantunkan dia kerana qalqalah surah huruf ta ini mati. Okey. Warabatna, ya, lantunkan dekat ta tu, na mat asli. Ala qulubihim, ala dua harakat mat asli, qulu, lu juga mat asli dan qaf tebal. Ala qulubihim. Okay, mim mati bertemu dengan hamzah, tak boleh dengung, izhar syafawi. Qamu, okay, huruf zal ini mati tuan-puan, lembut. Jangan sebut iz, jangan lantunkan dia, ya. Kita baca qamu, qa tebal, mu mat asli, faqalu juga sama, qa ni kena tebal, lu mat asli. Rabbuna, ra tebal bertemu dengan ba yang bertasydid, jadi kita kena baca tebal, Rabbuna, dan ra sini, ba sini ada dua, maka kita baca njut. Rabbuna, na mat asli, Rabbus sama juga macam tadi, tebal. Rabbus samawa, bus di sini
Alif lam syamsiah, masukkan bunyi ba terus ke dalam sin disertai dengan jud. Di atas sin ada tasydid. Ya, samawa, ma sini ma asli ada alif kecil, waw juga ada alif kecil ma asli. Tiwal wal alif lam qamariyah. Okey. Dan ra ini apabila mati huruf sebelumnya berbaris di atas, kita kena baca tebal, ya. Wal bukan wal ar, bukan ar bunyi dia, tapi au. Wal dilan nad. Okay, nun mati bertemu nun, idgham ma'al gunah, dengung tuan-tuan puan, ya. Lan, huruf idgham ma'al gunah ada berapa? Sila tulis. Lan nad'uwa min duni. Okay, dengung di sini dua harakat nad. Okay, bunyikan qaqalah pada dal yang mati. Wa min, huruf ain, ya. Wa min, waw ni tak boleh panjang kan, ada kawan, ada alif, tapi atas alif tu ada tanda bulat. Ini menunjukkan bahawa alif ini tidak berfungsi dalam bacaan, ya. Lan nad'uwa min, jangan baca lan nad'uwa min, tak boleh panjang, nampak ni ada tanda bulat di atas alif. Lan nad'uwa min dunihi. Nun mati bertemu dal, kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam dal disertai dengung dua harakat ikhfa hakiki. Ya, tepat sekali. Huruf idgham ma'al gunah ada 4. Okey, hurufnya ialah ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Macam mana kita nak tahu huruf idgham ma'al gunah tu? Itu apabila nun mati, ini nun mati, okey, atau tanwin. Apa itu tanwin? Tanwin ialah baris 2 atas, baris 2 di bawah, baris 2 hadapan. Itu namanya tanwin. Bertemu dengan 4 huruf tadi, ya, waw, mim, nun, maka kita kena masukkan 100%, ya, ke dalam huruf yang kita jumpa itu dengan dengung. Itu dinamakan idgham ma'al gunah, ya. Macam ni tadi, ya. Okay. Nihi ilaha. Okay. Hi di sini nampak tak tuan-tuan? Ekor ya, dan di atas ekor ya ni ada tanda melentang. Menunjukkan bahawa bacaannya bukan maksilah, ya, qasirah, tapi maksilah tawilah. Tawil tu dalam bahasa Arab maknanya panjang. Ya, kalau qasir tu pendek, ya. Min dunihi ilaha. Ini hi ni tak sama dengan ini, ya. Ini 2 harakat, ini 2 harakat, tapi ini boleh sampai 6, 5 hingga 6, ya. 4, 5, 6, ya. Min dunihi ilaha. Ya, kita berhenti di sini dengan mad iwad, ya. Okey. Laqad qulna, laqad, huruf qaf tebal, dal lemah. Jangan tebalkan dal, ya. Lantunkan dia kerana qalqalah sughra. Laqad qulna, qul, huruf qaf tebal sama seperti ini, qaf, ya. Na panjang, mad jaiz. Izan syatata. Okey. Ni ada tanwin di atas zal ni, ada tanwin baris 2 atas bertemu dengan shim. Tadi telah dituliskan, ya, shim termasuk dalam senarai huruf ikhfa. Kita kena dengung tuan-puan, ya, sorok dan dengung. Sebab itu bunyinya bukan izan. Tak betul, itu dengung saja. Kita kena masukkan dia. Bunyi dia macam mana? Qulna izan syatata. Jangan baca syatata, bukan ta, dua-dua ni ta, tebal, ya. Laqad qulna izan syatata. Yang ni pendek, yang ni panjang, yang ni ada alif. Izan syatata. Okey. Berhenti dengan mak iwat lagi, ya. Haulai qaumun ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna alaihim
bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Okey, haula ya. Ha di sini panjang perempuan ya. Nampak ni warna dia. Ya. Hijau, yang ini biru. Dua-dua kena panjang. Ini ialah mad jaiz, yang ini mad wajib. Sini 4 hingga 5 harakat, yang ini pun sama ya. Ini mad jaiz, ini mad wajib. Okey. Haulai qaw. Qaw ni tebal ya. Jangan baca kau. Baca qaw ya. Muncungkan mulut perempuan, qaw ya. Munad, okey. Ini adalah alif lam ya, alif lam syamsiah ya. Masukkan bunyi, okey, masukkan bunyi nun ni terus ke dalam ta. Oh, ini bukan, ini tak ada alif lam ya. Masukkan bunyi nun ke dalam ta, terus bunyikan nat. Qaumunat ya, munat takhadhu. Khadhu, kha ni tebal. Jangan baca khazu tapi kha. Qaumunat takhadhu. Takhadhu. Dhu di sini sentil lidah perempuan, sebut dhu ya. 2 harakat. Min dunihi, nun mati bertemu dal, sorok dan dengung, ikhfa hakiki. Dunihi, nihi di sini sama seperti di atas ni, maksilah tawilah, panjang ya. Apa beza dia? Nak tahu dia maksilah qasirah ataupun tawilah, senang saja ya. Iaitu ha dhamir ini dia bertemu dengan hamzah ni, maka dia jadi panjang. Macam tadi kita jumpa mad jaiz kan. Kalau dia bukan bertemu dengan hamzah, dia jadi maksilah qasirah. Tapi kalau dia bertemu dengan hamzah, dia jadi maksilah tawilah, panjang ya. Macam mad jaiz ya. Min dunihi aliha. Sini mak badan, liha. Ha di sini ha simpol, dan kita berhenti. Kalau nak berhenti dekat sini, bunyikan ha. Ya. Ini ha yang ini dengan ha yang ini sama tuan-tuan puan. Ni berada di hujung, ni berada di tengah. Jadi bunyinya agak kasar. Aliha. Bukan alihah, bukan hah. Ya. Aliha. Okay, nama ni, huruf ini adalah ta marbutah. Iaitu bila kita berhenti, yang keluar bunyinya adalah ha. Tapi kalau kita baca wasal ataupun sambung, bunyi yang keluar ialah huruf ta. Itu sebab dikatakan ta marbutah ya. Alihah, alihah. Kita berhenti. Kalau kita sambung bunyi dia, min dunihi alihatalau. Dia jadi idgham bila guna ya. Sebab tanwin bertemu, itu ta baris 2 ni bertemu dengan lam. Jadi maknanya di sini kena tahu bila berhenti bunyinya macam mana. Kalau terus baca sambung bunyinya lain. Itu sebabnya perlu belajar tajwid ya. Okay. Alihatal laula. Wow, sifatnya lain lembut. La 2 harakat. Ya tu ya. Tuan-tuan puan, bukan ain, jangan baca ya, baca ya. Ya tu di sini 2 harakat. Na alaihim. Ya sifatnya lain lembut. Alaihim. Okay, kenapa warna hijau ni? Kerana mim ini bertemu dengan huruf dengung, iaitu huruf ba, ikhfa syafawi. Jadi kena dengung ya. Alaihim bisulta. Bisul huruf sin ya, jangan tebal. Jangan baca bisul. Kalau kita baca bisul jadi huruf sad, ini huruf sin. Bisul, bisul ta tebal, tapi sin tak tebal. Bisultanin bayyin. Nampak tak ni huruf mim kecil ini? Asal sini ialah baris 2 di bawah ya. Tapi digantikan siang-siang baris 2 itu dengan tanda mim, menunjukkan bahawa bila tuan-tuan dan puan baca, tuan-tuan dan puan kena tukarkan bunyi tanwin ini kepada bunyi mim. Okey, hukumnya iqlab. Ya, tukar ya. Tanda tanwin kepada bunyi mim, kerana bila huruf nun dengan ba ni bertemu, kita kena tutup mulut kita ya. Bisultanin bayyin. Ya.
Faman okey, nun mati bertemu dengan hamzah, tak boleh dengung, izhar syafawi. Okey, huruf dha tebal, jangan baca faman az. Kalau kita baca az jadi huruf zai, ini tebal ya. Faman ya. Lamu mim manif, mim dengung, ada tasydid dekat sini, mim manif. Okay, masukkan nun ke dalam fa dan bunyikan fa hamas pada fa ya. Mim manif, manif, keluarkan angin ya. Ketak gigi atas ke bibir bawah. Mim manif tara, ra tebal kena ra bari atas, 2 harakat ma asli Allah ya. Huruf ain sebut betul-betul lallah, alif lam syamsiah, masukkan bunyi lam ini terus ke dalam lam berikut ini disertai dengan jud. Di atas lam ada tasydid, dan lam yang berada di tengah-tengah, lam yang kedua ini adalah lam pada lafaz jalalah, dibaca tebal nama Allah ya. Baca tebal kerana lam berbaris di atas ya. Allah, bukan alawah ya. Jangan bunyikan waw, bunyikan lam. Alallahi kadhiba ya, di situ sentil lidah, kadhiba ya. Kita berhenti dengan mad iwad. Alhamdulillah ya, kita telah berjaya menyelesaikan semakan ya hukum tajwid itu tadi ya. Baik, jom sama-sama kita baca surah Al-Kahfi ni ayat 5 hingga 15 ya. Okey. Tak maaf goyang sikit ya, kerana posisi saya duduk ni lebih tinggi daripada meja. Jadi saya sakit sikit pinggang lah ya, kerana meja ni rendah. Selalunya meja saya lebih tinggi, ini meja lebih rendah daripada kursi. Jadi goyang banyak sikit, minta maaf ya. Okey. Puan ngah mat piah ni perempuan ke lelaki saya tak pasal. Menulis ngah tu maksudnya apa ya? Nak panggil orang ke mengaji? Tak keluar pun nama ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiban fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum. Lagi sekali. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaban إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. Lagi sekali, ada silap baca tadi. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا Sadaqallahul Azim. Baik, ada yang bertanya tadi, kelas pukul berapa? Ya, kelas saya, buat pengetahuan sahabat semua yang baru masuk, yang tak tahu lagi jamnya, kelas saya ialah pada setiap hari Isnin sampai Jumaat. Ya, Isnin sampai Jumaat, ya, pada pukul 10.30 pagi. Habis lebih kurang dalam 1 jam 15 minit gitulah. Dalam pukul, sekarang ni pukul berapa? Sekarang ni rasa saya pukul 11.45. Ya, lebih kurang dalam 1 jam 15 minit. Ya. Jadi bukanlah lama sangat, tapi kita dapat banyak, ya, banyak benda yang kita belajar walaupun cuma satu muka surat. Betul tak? Ya, satu muka surat saja, tapi pelajaran yang dipelajari banyak. Ya. Ini pun saya tak tadabbur ayat ni. Ya. Kalau saya tadabbur ayat ni, lagi dapat satu ilmu. Ya. Itu surah Al-Kahfi ni memang wajar kita tahu apa maknanya. Kenapa surah ini boleh menyelamatkan kita daripada fitnah Dajjal. Ada sebab-sebab. Ya. Ada sebab-sebabnya. Ada 4 fitnah dekat sini. Ya. Dalam surah ini ada 4 perkara yang menjadi fitnah hidup kita. Ya. Jadi kita kena pergi kelas tadabbur, ya, untuk memahami keseluruhan surah Al-Kahfi. Tapi memang dibaca pada setiap pagi Jumaat ataupun malam Jumaat. Ya. Tapi orang kita budayanya ialah membaca Yasin. Yasin tu bukan ditetapkan hari Jumaat. Ya. Bila-bila sahaja. Yasin boleh baca bila-bila. Anytime. Ya, anytime. Maknanya bila ada saja, ya, kenduri kahwin ke, kematian ke, apa saja, ya, boleh baca Yasin. Tapi surah Al-Kahfi ni dibaca pada hari Jumaat, disunatkan hari Jumaat. Ya. Okey. Jadi kita tutup, ya, kelas kita dengan membaca
Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Puan Rosni ya. Dia menjelaskan bahawa pada setiap hari Jumaat saya ada membaca surah Al-Kahfi. Lupa saya nak bagi tahu pada setiap hari Jumaat pagi saya ada baca surah Al-Kahfi pukul 7.05. Jadi kalau sekiranya siapa-siapa sahabat yang nak mengikuti bacaan surah Al-Kahfi dipersilakan. Pada pagi Jumaat, kalau jam Malaysia, mengikut waktu Malaysia 7.05. Kalau bagi negara Thailand dan Indonesia, mungkin berbezalah waktunya. Jadi sendirilah kena cari waktu dia. Tapi di Malaysia, masa itu pukul 7.05. Bagi negara Singapura, rasa saya sama, 7.05 juga. Tapi negara Indonesia mungkin terlewat, tercepat. Tengok daerah. Kerana Indonesia ni satu negara yang sangat luas, terdiri daripada 3,000 buah pulau. Kalau di Sumatera waktunya lain, sebab dia hampir dengan Malaysia. Kalau Jawa tu, kalau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur pun waktunya berbeza-beza. Walaupun satu pulau kerana memanjang. Begitu juga Pulau Sulawesi yang di belah bawah tu Pulau Lombok dan Riau, Pulau Bangka, Pulau Bangka, Riau dan sebagainya tu lain-lain waktu dia. Jadi sendiri kena adjust. Tapi bolehlah tengok. Biasanya bila saya keluar dia akan ada keluar notification tu. Macam loceng tu kan. Jadi nampak situ bolehlah ikut mengaji hari Jumaat pukul 7.05 membaca surah Al-Kahfi kecuali saya beritahu tak ada kerana saya pergi hospital. Okey, sekian dahulu sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah besok. Sediakan diri tuan-tuan puan untuk mengaji. Sekian aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan zikir kita esok hari apa? Hari Khamis Esok hari Khamis ke hari Jumaat? Sila tulis, saya tak ingat hari apa. Indonesia, Sumatera 6.05 minit, kita 7.05 minit. Beza 1 jam tu. Besok hari Jumaat. So pagi besok, kalau hari Jumaat, tuan-tuan dan puan boleh ikut saya baca surah Al-Kahfi baca surah Al-Kahfi. Jamnya di Malaysia 7.05 minit. Kalau di negara Indonesia, di Sumatera mungkin 6.05 minit. Awal sikit lah. Sebab sana Indonesia lebih cepat siang berbanding dengan kita. Bukan semua tempat lah. Tengok di mana kedudukan negara itu ataupun lambat siang ke, saya tak tahulah kerana perbezaan waktu itu. Okay. Untuk besok, jangan lupa untuk kita start malam ni, kita banyak-banyakkan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan zikir untuk besok ialah menyebut Ya Allah. Untuk besok, untuk hari ni, hari Khamis, kita banyakkan menyebut Subhanallahil Azim, Subhanallahi wa bihamdih. Baca tu, kalimah tu sangat Allah suka kerana senang menyebutnya tapi berat pada timbangan. Maknanya sangat suka Allah sehingga kan ada hadis yang menyebut kalau kita selalu berzikir dengan kalimah Subhanallahil Azim, Subhanallahi wa bihamdih, ataupun terbalik Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil Azim, ataupun sambung Subhanallahil Azim wa bihamdih, macam kita baca untuk rokok tu kan. Okey, itu dia kata sebanyak-banyak dosa kita sebanyak buih di lautan juga dapat diampunkan oleh Allah. Punya besarnya dia punya fadilat membacanya. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi insya-Allah besok. Sekian. Assalamualaikum.